Di Kuala Lumpur, hampir seluruh permukaan terdiri daripada jalan raya, bangunan, bumbung dan konkrit menyebabkan air hujan tidak dapat meresap ke tanah. Hampir 100% hujan bertukar menjadi limpahan permukaan, sekaligus meningkatkan jumlah air yang masuk ke sistem saliran dalam masa yang singkat. What's up, Rek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Rek, ya. Amin ya rabbal alamin. Terkecuali mungkin saudara kita yang di luar sana yang mungkin terdampak banjir, ya, mungkin masih belum sehat-sehat saja. So kita doakan bersama-sama lagi semoga banjir cepat surut, ya. Dan semoga urusan mereka semuanya dimudahkan, guys, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, berbicara tentang banjir, guys, ini ada satu request dari di Instagram, guys, ya. Nampaknya ini satu video dari Astrolab, guys, ya. Oke, kita akan coba untuk nonton bersama-sama seperti apa videonya. Dan oke, ini dia tajuknya adalah kenapa banjir dahsyat boleh berlaku di Malaysia dalam 30 menit. Oke, kita akan coba untuk nonton bersama-sama seperti apa videonya, guys, ya. Tapi ya, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, guys. Kita langsung saja nonton video dari Astrolab, ya. Kita lihat bersama-sama seperti apa ulasan dari Astrolab, guys. Setiap tahun, musim banjir melanda Malaysia dan semuanya bermula dengan satu sistem cuaca yang kita panggil monsun. Okey. Malaysia mempunyai dua monsun utama, monsun barat daya dari Mei hingga September yang lebih kering, dan monsun timur laut dari November hingga Mac yang membawa hujan paling lebat, terutamanya ke pantai timur Semenanjung, barat Sarawak dan timur Sabah. Tempoh peralihan antara dua monsun ini dikenali sebagai fasa perantaraan atau intermonsun. Waktu ribut petir paling tidak menentu. Astrolab membawa anda monsun timur laut 2025. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Subscribe, guys. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Astrolab. Dia menarik Astrolab ini. Sekilas fakta. Apa sebenarnya monsun? Perkataan monsun berasal dari bahasa Arab mausim, kerana pedagang dahulu menyedari pola angin yang berubah arah mengikut musim. Pada musim sejuk di hemisfera utara, angin bertiup dari timur laut. Pada musim panas, arah angin bertukar dari barat daya. Bagaimana monsun terbentuk? Semuanya bermula dengan perbezaan suhu antara daratan dan lautan. Pada musim sejuk, bumi di Asia Tengah menjadi sangat sejuk. Tekanan atmosfera naik, terbentuk satu sistem bertekanan tinggi yang sangat kuat di Siberia. Dari sinilah bermulanya hembusan udara sejuk. Kita panggil monsoon burst yang bergerak ke arah China dan turun ke Asia Tenggara sebagai angin timur laut. Apabila hembusan sejuk ini bertemu sistem tekanan rendah berhampiran khatulistiwa, ia menghasilkan angin kencang, laut bergelora dan hujan lebat yang menyasarkan pantai timur. Untuk memahami banjir, kita perlu melihat bagaimana monsun timur laut bekerja dengan bentuk muka bumi Kelantan. Secara geografi, Kelantan berada dalam lembangan Sungai Kelantan, sebuah daratan banjir yang luas, rendah dan landai. Hampir keseluruhan kawasan penempatan utama termasuk Kota Baru, Pasir Mas, Tumpat, Tanah Merah dan Pasir Putih berada pada ketinggian sekitar 5 hingga 30 meter dari paras laut. Sungai Kelantan pula ialah sistem sungai yang panjang dengan aliran dari Gua Musang dan Kuala Krai di hulu sebelum menghimpunkan air ke kawasan hilir yang sangat rata. Apabila hujan lebat berlaku di hulu, jumlah air yang besar bergerak ke hilir dengan cepat. Sungai-sungai kecil yang bersambung kepada sungai utama pula sempit. Dan apabila monsun mencapai kemuncaknya, air pasang laut menambahkan tekanan pada aliran sungai. Kombinasi ini menjadikan Kelantan antara kawasan paling sensitif terhadap kenaikan paras air yang mendadak. Selain itu, tanah di kawasan ini ialah tanah alluvial, tanah lembut yang mudah tepuk air.
Semasa monsun timur laut, hujan turun setiap hari Ya selama Allah. berminggu-minggu menyebabkan tanah menjadi tepu sepenuhnya dan tidak lagi mampu menyerap air walaupun sedikit. Inilah sebabnya limpahan permukaan atau run-off meningkat secara drastik. Kajian hidrologi dalam National Water Balance Study yang diterbitkan Jabatan Pengairan dan Saliran mengesahkan bahawa kawasan rendah pantai timur seperti Kelantan dan Terengganu boleh melimpah dalam hanya 20 hingga 30 minit jika hujan ekstrim berlaku ketika tanah sudah tepu. Tempoh monsun timur laut pula berlangsung panjang sekitar 4 hingga 5 bulan. Namun puncak hujan biasanya berlaku pada Disember dan Januari. Dalam tempoh inilah hujan boleh turun tanpa henti selama 3 hingga 7 hari, malah ada rekod hujan berterusan hampir 10 hari di beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu. Apabila hujan turun sebegini lama, sungai tidak sempat kembali ke paras normal, tanah tidak sempat kering dan saliran bandar tidak lagi mampu menyalurkan air keluar. Setiap kali hujan lebat baru tiba, risiko banjir meningkat 2 atau 3 kali ganda. Kajian meteorologi menunjukkan bahawa ribut monsun berbeza daripada ribut petir biasa. Ribut monsun boleh membentuk awan cumulonimbus besar dalam hanya 10 hingga 20 minit. Apabila awan ini runtuh, ia boleh melepaskan antara 30 hingga 60 mm hujan hanya dalam setengah jam. Di sinilah bermulanya cerita banjir cepat 30 minit. Kajian hidrologi dan meteorologi Malaysia menunjukkan hujan ekstrim semasa MTL atau monsun timur laut datang dalam bentuk hujan singkat berintensiti tinggi. Setiap ribut monsun boleh terbentuk dalam masa 10 hingga 20 minit dan melepaskan hujan antara 30 hingga 60 mm hanya dalam 30 minit. Ya Cukup Allah. untuk menyebabkan banjir kilat serta-merta. Met Malaysia pula mengkategorikan hujan singkat melebihi 50 mm sejam sebagai hujan yang sangat lebat dan berpotensi tinggi menyebabkan banjir kilat, terutamanya apabila tanah sudah tepu. Dan tanah semasa monsun timur laut memang tepu. Hujan turun setiap hari menjadikan infiltrasi hampir sifar. Air yang turun terus menjadi limpahan permukaan atau run-off. Kajian akademik melalui Short Duration Rainfall Analysis for Peninsula Malaysia menunjukkan Kelantan dan Terengganu mengalami peningkatan hujan intensiti pendek yang semakin ekstrim. Kajian UTM tahun 2017, Temporal Distribution of Extreme Rainfall in Kelantan, melaporkan trend yang sama. Hujan intensiti singkat meningkat kerana ketidakstabilan atmosfera musim monsun. Kajian UMT pada 2016 turut mengesahkan perkara ini di Terengganu dengan ribut monsun mencetuskan hujan padat dalam tempoh 15 hingga 30 minit cukup untuk melimpahkan sungai kecil. Universiti Malaya dalam laporan Hydrological Analysis of Flash Floods in Malaysia pada tahun 2014 menjelaskan bahawa banjir boleh berlaku dalam kurang 30 minit jika intensiti hujan melebihi kapasiti saliran tempatan dan tanah berada dalam keadaan tepu. Sementara kajian UKM tahun 2019 mengenai Convective Storm Patterns of the Northeast Monsoon mengesahkan fenomena training thunderstorms. Ribut melintasi kawasan yang sama berulang kali menyebabkan hujan tertumpu dalam satu zon kecil. Inilah yang menjadikan sesetengah kampung banjir sementara kampung sebelah hampir tidak hujan. Laporan JPS dalam National Water Balance Study pula menyimpulkan kawasan rendah pantai timur yang mempunyai sungai sempit akan melimpah dalam 20 hingga 30 minit jika run-off meningkat 100% akibat hujan ekstrim. Kesemua kajian akademik ini menyampaikan satu mesej jelas. Hujan intensiti tinggi jangka pendek, tanah tepu, saliran kecil, ribut monsun boleh menyebabkan banjir dalam masa 30 minit. Inilah realiti monsun timur laut. Di pantai timur, banjir bukan hanya kerana hujan lebat tetapi kerana hujan yang terlalu banyak, terlalu cepat menumpu di kawasan yang tidak sempat melepaskan air keluar ke laut. Inilah realiti sebenar monsun timur laut di Malaysia. Bukan sekadar ribut bermusim, tetapi satu sistem cuaca yang mempunyai kekuatan untuk mengubah landscape, menenggelamkan kampung dan menguji ketahanan masyarakat setiap tahun. Bagaimana dengan Panda? Lembah Kelang pula boleh banjir dalam hanya 30 minit kerana gabungan faktor cuaca ekstrim, bentuk muka bumi dan saliran bandar yang tidak mampu menampung jumlah air yang turun terlalu cepat. Hujan ribut petir di Lembah Kelang selalunya datang daripada awan cumulonimbus yang terbentuk dalam masa kurang 20 minit dan mampu melepaskan antara 50 hingga 80 mm hujan dalam tempoh 30 minit, seperti yang direkodkan oleh Met Malaysia dan Jabatan Pengairan dan Saliran.
Hujan setinggi Parah ini gitu, sudah guys, ya? diklasifikasikan sebagai hujan yang sangat lebat dan cukup untuk menyebabkan limpahan serta-merta di kawasan bandar. Di Kuala Lumpur, hampir seluruh permukaan terdiri daripada jalan raya, bangunan, bumbung dan konkrit menyebabkan air hujan tidak dapat meresap ke tanah. Hampir 100% hujan bertukar menjadi limpahan permukaan, sekaligus meningkatkan jumlah air yang masuk ke sistem saliran dalam masa yang singkat. MSME, iaitu Urban Stormwater Management Manual for Malaysia, menetapkan bahawa kebanyakan sistem saliran bandar hanya direka untuk menampung sekitar 15 hingga 30 mm hujan bagi tempoh 30 minit. Apabila hujan yang turun melebihi kapasiti ini, air akan naik serta-merta kerana longkang dan parit tidak sempat mengalirkan air keluar. KL juga berada di dalam sebuah lembangan yang dikelilingi beberapa sungai utama seperti Sungai Kelang, Sungai Gombak, Sungai Kerayung dan cabang-cabang sungai dari Ampang, Gombak, Wangsa Maju dan Bukit Antarabangsa. Apabila kawasan-kawasan tinggi ini menerima hujan lebat serentak, air akan bergerak pantas menuju pusat bandar dan menyebabkan paras sungai naik mendadak walaupun hujan hanya turun selama setengah jam. Fenomena meteorologi seperti training thunderstorm, iaitu ribut yang berulang melalui laluan yang sama, juga sering berlaku di KL semasa MTL, menyebabkan satu kawasan menerima hujan luar biasa padat dalam masa singkat. Kajian daripada UKM dan JPS menunjukkan bahawa ribut jenis ini merupakan punca utama banjir kilat di Lembah Kelang. Kesimpulannya, Kuala Lumpur boleh banjir dalam 30 minit bukan kerana hujan sepanjang hari, tetapi kerana hujan singkat yang terlalu lebat, tanah bandar yang tidak menyerap air, sungai yang menerima aliran dari kawasan tinggi, serta saliran yang tidak direka untuk menampung intensiti hujan ekstrim moden. Gabungan semua faktor ini menjadikan KL antara bandar paling sensitif kepada banjir kilat di Malaysia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana banjir terjadi, barulah kita mampu merancang persediaan yang lebih baik untuk masa depan. Hujan kini berterusan di beberapa negeri di Malaysia. Banyak tempat telah dinaiki air dan mengganggu urusan rutin harian penduduk. Kita hanya perlu berdoa agar fenomena banjir dahsyat tidak lagi berulang di mana nyawa mungkin menjadi taruhan. Berikan pendapat anda dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab sending off from space. Luar biasa guys. Oke guys, itu dia ya satu video dari Astrolab ya. Kenapa banjir dahsyat boleh berlaku di Malaysia dalam waktu hanya 30 menit guys. Itu ya Allah. Ya. Semoga semua kawan-kawan di luar sana ya, terutama di Malaysia, semuanya baik-baik saja. Yang impact paling cukup besar itu ternyata di pantai timur guys ya, Kelantan, Terengganu, Perlis ya. Perlis termasuk pantai timur tak? Aku tak pasti, kawan-kawan boleh komen di ruang komentar guys ya. Itulah, so memandangkan sudah musim hujan, jadi siap sedia baju hujan dan payung guys ya. Semoga dipermudahkan semua urusan kalian. Setidaknya kita jadi paham dan mengerti guys ya. Sama-sama belajar ya. Ternyata seperti itu. Ya Allah, itulah geng ya. So guys, macam mana? Boleh komen di ruang komentar. Dan aku ingin tahu sekiranya dari daerah mana saja yang sekarang masih terdampak banjir ya. Di sekitar kalian mungkin boleh komen di ruang komentar guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dalam video sama dari video guys ya. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silakan kirim videonya di DM Instagram. Dan lagi-lagi guys ya, mohon bersabar ya, doa bersama. Dan doa saya semoga urusan kalian di luar sana dimudahkan. Sekali lagi, dimudahkan segala urusan kalian guys ya. Amin ya robbal alamin. Karena setahu saya geng, setahun sekali selalunya terjadi banjir seperti ini guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Luar biasa pembelajaran dari Astrolab. Ini aku juga baru tahu guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Dan akhirnya saya Wak Lonjong dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua geng. Amin ya robbal alamin. Bye bye.